Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya boleh digunakan secara percuma bermula hari ini sehingga 31 Mac ini. Beliau berkata perkhidmatan percuma itu dari stesen MRT kawasan Damansara hingga Putrajaya Central ditawarkan sempena pembukaan rasmi laluan berkenaan. Di antara strategi kita adalah untuk meringankan beban rakyat secara umum supaya pengangkutan awam itu ditangani dengan bijaksana. Dan kerana kejayaan MRT Corp dan memudahkan cara pelaksanaan ini, saya setuju supaya mulai hari ini jam 3 petang 3 petang sehinggalah 31 Mac kita tidak akan kenakan bayaran bagi yang mengguna MRT ini. Beliau berkata demikian ketika melancarkan perkhidmatan MRT laluan Putrajaya pagi tadi. Turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu-Fok dan Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp Datuk Muhammad Zarif Hashim. Perkhidmatan MRT 2 laluan Putrajaya sepanjang 57.7 km itu adalah projek kedua MRT Lembah Kelang yang menelan belanja lebih 30 bilion ringgit. Laluan berkenaan mempunyai 36 stesen meliputi kawasan berkepadatan tinggi antaranya Bandar Seri Damansara, Kepong, Jalan Tun Razak, Persiaran KLCC, Seri Kembangan Cyberjaya dan Putrajaya. Hampir 300 pelancong yang ingin ke Pulau Redang kini terkandas di jeti Sungai Merang, Setiu, Terengganu gara-gara muara sungai itu menjadi sempit dan cetek. Situasi itu sekaligus menyebabkan bot yang membawa pelancong tidak boleh keluar daripada kawasan berkenaan sejak jam 9 pagi tadi. Antara yang turut terkandas 16 penyelam dari Kelab Scuba Media Prima Berhad. Menurut penduduk dan pemain industri pelancongan daerah itu, pelbagai usaha telah dilakukan mereka dalam menyelesaikan isu berkenaan termasuk mengumpul dana sendiri untuk melaksanakan kerja-kerja membuka laluan muara sungai ke laut. Jengkaut juga terpaksa digunakan untuk mengaut pasir bagi mendalamkan muara berkenaan. Pengusaha bot tidak mahu mengambil risiko berikutan bimbang enjin bot rosak tersangkut beting pasir sekaligus menjejaskan punca rezeki mereka. Bagi kita orang ni hasil pendapatan kita orang. Kalau kuala tu masalah, kita nak keluar masuk tak boleh. Macam mana penduduk kampung Merang yang pengusaha bot, buat bot pelancong yang nelayan nak cari makan. Kalau tiap-tiap hari kita orang bawa customer nak pergi resort, sampai Kuala Sangkut, customer kena turun tolak apa semua. Bagi pelancong pula, perkara itu nyata mengecewakan mereka kerana ia menjejaskan aktiviti yang telah dirancang. Dah jadi macam ni, dia menyebabkan kelewatan. Sepatutnya saya punya jadual dalam pukul 9 pagi ni. Ini dah hampir pukul 12. So menyebabkan kelewatan dan kerugian daripada segi tenaga, masa dan juga financial. Ini bukan satu bot saja yang terkandas ni. Ada berbelas-belas hingga berpuluh-puluh bot lagi yang still lagi roaming dekat kawasan sekitar ni. Sabtu lalu, kira-kira 300 penduduk bergotong royong membina benteng muara Sungai Merang selepas tidak tahan menanggung kerugian akibat bot sentiasa rosak tersangkut pada beting pasir akibat muara cetek. Bukan hanya bot membawa pelancong Pulau Redang, malah penduduk dan nelayan yang menggunakan muara itu juga berdepan kesukaran untuk keluar masuk. Situasi itu membuatkan pengusaha bot, nelayan dan penduduk tertekan sekaligus mencari alternatif tanpa meminta bantuan agensi kerajaan atau wakil rakyat bagi membina benteng menggunakan kayu dan 4,000 guni pasir. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Kita ke perkembangan Dewan Rakyat. Isu sistem pengurusan identiti IDMI yang didakwa sering mengalami gangguan teknikal dan keutamaan merawat pesakit tanpa diskriminasi kod etika pakaian di fasiliti kesihatan awam antara yang dibangkitkan dalam sidang hari ini. Untuk laporannya, kita terus bersama Amirul Hakim Luqman di Parlimen. Silakan Amirul.
Ya, Siti, kelaporannya, Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai sebarang perancangan untuk memansuhkan penggunaan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPD dan sistem identiti IDB. Menterinya Fadil Nasuddin berkata pihaknya bagaimanapun akan melakukan penambahbaikan berikutan sistem berkenaan dilihat masih mempunyai kepentingan untuk mengurangkan beban guru. Kita akan lebih berhati-hati dan memberi tempoh masa yang mencukupi kepada semua pihak yang terlibat di kementerian untuk menyemak, menambah baik dan yang paling penting juga khususnya dalam aktiviti pengujian technical system serta aktiviti pengurusan perubahan pengguna termasuk pendekatan pelaksanaan secara rintis dalam usaha untuk memastikan kelancaran penggunaan semua sistem tersebut. Tambahnya, KPM akan bekerjasama dengan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Mampu bagi pelaksanaan audit teknikal pada suku kedua tahun 2023. Sebelum ini, isu gangguan sistem sering dilaporkan berlaku sehingga menyukarkan guru memasukkan data. Setakat hari ini, secara keseluruhan 89% sekolah di seluruh negara telah selesai memasukkan data ke dalam sistem pengurusan pentaksiran bersepadu di bawah MUIS melalui IDMI. 3 negeri yang menggunakan SPBB pula 100% iaitu di Kelantan, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala Perlis mencapai 99% pengisian ke dalam sistem itu. Seterusnya, semua petugas dan pengamal perubatan di sektor awam perlu memberi keutamaan untuk merawat pesakit tanpa mengira kod etika pakaian individu terbabit. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata golongan berkenaan antara lain secara prinsip perlu memberi rawatan tanpa mengira latar belakang, kaum dan bangsa pesakit. Saya maklum tentang perkara ini dan perkara-perkara yang viral beberapa minggu terakhir ini. Jadi saya nak bagi tahu ya, sebenarnya secara prinsipnya setiap pesakit yang berhormat wajib diberi keutamaan rawatan ya, tanpa mengira kaum, bangsa ya, mahupun kod etika pakaian. Jadi setiap pengamal perubatan termasuklah petugas perubatan perlu menjaga etika mereka setelah kita sebenarnya ada oath Tegasnya, petugas dan pengamal perubatan lantikan Kementerian Kesihatan KKM diingatkan supaya menjaga etika kerja selain patuh kepada ikrar Hippocratic Oath termasuk kesediaan membantu pesakit sebaiknya. Tegasnya, KKM juga komited memberikan perkhidmatan kepada semua rakyat walaupun pesakit berasal dari luar kawasan operasi klinik kesihatan KK. Beliau juga mengingatkan semua petugas kesihatan di kaunter pendaftaran untuk tidak menolak kehadiran mana-mana pihak untuk mendapatkan rawatan di KK bagi memenuhi pendekatan no wrong door polisi. Lambat itu, pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 akan dilaksanakan secara menyeluruh yang akan mengambil kira semua peruntukan undang-undang sedia ada. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ia juga bertujuan memastikan sebarang hukuman adalah efektif dan tiada unsur penganiayaan. Ia juga menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia bagi keperluan masa depan serta memperbaiki aspek keselamatan rangkaian susulan peningkatan penggunaan dan kebergantungan orang ramai terhadap perkhidmatan digital. Akta 588 setakat ini belum pernah dipindah. Bermaksud 25 tahun telah berlalu sejak undang-undang ini dirangka dan digubal dan diluluskan. Dan semestinya kita tahu 25 tahun yang lalu dan sekarang dan 25 tahun yang akan datang, keadaan, teknologi, penggunaan platform-platform yang ada juga sangat berbeza. Maka bila pihak kementerian meneliti secara keseluruhan, kita tidak berhasrat hanya untuk melihat Akta 233 ataupun Seksyen 233 ini, tetapi memandangkan perubahan yang besar sedang berlaku. Jelasnya, antara yang sedang diteliti termasuk cadangan pindaan kepada Seksyen 233 di bawah akta berkenaan. Sejak Januari 2009 hingga 31 Januari lalu, SKMM telah menerima sebanyak 2,804 aduan membabitkan 1,625 kandungan bersifat lucah, 564 kandungan palsu dan kandungan jelik 541 aduan.
Untuk itu sekian dulu laporan daripada Parlimen. Kembali bersama Sri Khatijah di Sepetas, silakan. Baik, terima kasih Amirul. Kita ke laporan yang seterusnya. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng diperintahkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk membayar ganti rugi berjumlah RM2 juta kepada sebuah firma e-dagang Moonspace M Sdn Bhd dan pengasasnya Datuk Seri JC Lai. Hakim Datuk Akhtar Tahir membuat keputusan itu selepas mendapati Lip Eng bertanggungjawab memfitnah Lai dan Moonspace yang bertindak selaku plaintif pertama dan kedua dalam tuntutan saman difailkan mereka. Lai dan Moonspace memfailkan saman terhadap Lip Eng pada Jun 2019 kerana mendakwa defendant mengeluarkan kenyataan fitnah yang diterbitkan dalam akhbar berbahasa Inggeris dan Cina. Mereka menjalankan perniagaan haram dan menipu pelabur dari negara China. Keadaan banjir di Johor dilihat semakin surut dengan jumlah mangsa berkurangan kepada 31,680 orang pagi tadi. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 3 daerah masih terjejas iaitu Batu Pahat, Segamat dan Muar yang melibatkan 8,992 keluarga. Mereka ditempatkan di 107 pusat pemindahan sementara PPS. Batu Pahat mempunyai paling ramai mangsa iaitu sebanyak 31,581 orang, diikuti Segamat 75 orang dan Tangkak 24 mangsa. Dalam pada itu, banjir termenung di daerah Batu Pahat Johor diharap surut sepenuhnya menjelang Ramadan minggu depan. Bagi mangsa terjejas beragama Islam, mereka mahu menunaikan ibadah di masjid serta surau, terutama solat sunat tarawih. Tinjauan di Masjid Jamek Kampung Parit Warijo, Sri Medan pagi tadi mendapati kawasan sekitar masih ditenggelami air banjir setinggi 0.3 meter sejak 2 minggu lalu. Kerosakan sebenarnya alhamdulillah masjid ni tinggi, jadi sebelah atas kapet dan sebagainya masih terselamat, tetapi barang-barang keperluan lain, alat-alat kursi meja, perpustakaan, Quran yang di sebelah dalam perpustakaan itu musnah lah, sebab perabot-perabot sekarang ni kalau kena air memang dia itu, jadi banyak yang jatuh dan tenggelam semuanya. Itu dia. So apa harapan? Harapan saya sebenarnya yang penting kita dapat mengimarahkan masjid ini dalam masa terdekat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan air ini cepat surut dan sama-sama kita dapat mengimarahkan masjid ini seperti sedia kala. Dan saya haraplah pada hari Jumaat yang akan datang ni, berapa hari bulan saya sudah lupa ya, supaya dapatlah karah-karah yang pindah di PPS kawasan Sri Medan ini dapat balik untuk menunaikan solat Jumaat. Sebahagian besar mangsa terjejas di Kampung Parit Warijo masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Beberapa kawasan di sekitar Batu Pahat, antaranya Sri Medan, Parit Sulong dan Parit Raja masih ditenggelami air banjir termenung meskipun tiada lagi hujan dengan cuaca cerah di kawasan berkenaan sejak seminggu lalu. Usaha kini giat dilakukan agensi berkaitan termasuk mengempam air keluar dari lokasi terjejas. The Takaful industry. What are the key drivers of growth? Also, what challenges are Takaful operators expecting to face in 2023? I'm Anita Wu. And I'm Nur Azman Zainal of Takaful Malaysia. Join us on Money Matters. This Saturday, 5 p.m. only on TV3. Lebih 500 pekebun kecil dari seluruh negara mendesak Kesatuan Eropah EU mengkaji semula peraturan bebas penebangan hutan EUDR yang disifatkan satu bentuk diskriminasi. Satu petisyen dikemukakan antara lain meminta EU mengiktiraf minyak sawit negara dan mengeluarkan Malaysia daripada negara berisiko sekiranya EUDR dilaksanakan. Dengan peraturan ini harga akan terus jatuh lagi. Dan saya katakan tadi, mengikut kajian kalau 800 ke bawah harga, kita tak selesa lagi dah. Nak kata miskin tidaklah, tak selesa dah lagi. Jatuh lebih dari 600 ke bawah, itu mungkin kita menghadapi kemiskinan dalam kalangan pegawai kecil luar sawit. Ini memang ada sebab kita kos production meningkat, kos sara hidup meningkat dan harga jatuh. Apa sebabnya? Kerana undang-undang yang zalim. Petisyen itu mewakili suara 6 agensi dan persatuan sektor kelapa sawit antaranya Felda, Rizda, Felkra serta Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil PKPKM.
Pekebun kecil juga mahukan EU menghentikan tindakan bersifat perlindungan tidak adil yang boleh mengehadkan pasaran hasil keluaran dan pendapatan pekebun. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pelaksanaan EUDR akan meningkatkan kos dan menjejaskan daya saing produk komoditi negara. Bank tempatan dijangka mencatat pertumbuhan keuntungan bersih teras berterusan pada suku pertama tahun ini berikutan ketiadaan cukai makmur. CGSCIMB Research unjur pertumbuhan keuntungan bersih 17.8% tahun ini meskipun lebih rendah daripada kadar 20.8% yang dijangka sebelum ini. Dalam nota penyelidikan, firma itu berkata satu lagi pemangkin ialah unjuran pertumbuhan 13.9% dalam pendapatan bukan faedah hasil normalisasi pendapatan pelaburan. Meskipun dengan cukai makmur tahun lalu, bank tempatan merekod 4.4% pertumbuhan untung bersih. Mengenai impak penutupan Silicon Valley Bank pula, firma itu berkata ia akan memberi impak minimum kepada pendapatan bank di negara ini. Dalam pada itu, penjualan saham perbankan baru-baru ini juga akan mewakili peluang pembelian untuk bank. Seketika nanti, mogok pekerja bantah kenaikan mendadak cukai pendapatan dan caj elektrik. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Laporan antarabangsa. Pekerja kesihatan, kereta api dan pelabuhan antara yang menyertai mogok membantah kenaikan mendadak cukai pendapatan dan caj elektrik di Sri Lanka. Mogok menyebabkan kebanyakan hospital kerajaan di seluruh negara menggantung perkhidmatan klinik pesakit luar. Perkhidmatan kereta api juga terjejas dengan operasi terhad serta kawalan tentera bersenjata digerabak serta stesen kereta api kerana dibimbangi mungkin berlaku perbuatan khianat. Kesatuan Sekerja dalam kenyataannya berkata mereka berdepan kenaikan cukai dan caj elektrik yang tinggi di tengah-tengah kesukaran krisis ekonomi terburuk negara. Kesatuan itu juga mengancam untuk melanjutkan mogok jika kerajaan gagal menangani tuntutan mereka. Krisis itu amat dibimbangi kerana ia berlaku ketika Sri Lanka menanti kelulusan pakej tabung kewangan antarabangsa IMF untuk membantu ekonomi negara. Mahkamah Pakistan mengarah polis menangguhkan operasi menahan bekas Perdana Menteri Imran Khan. Ia sekaligus mengakhiri pertempuran antara pihak polis dan penyokong Khan yang meragut 69 nyawa. Operasi menahan Khan dilancarkan selepas Mahkamah Rendah di Islamabad mengeluarkan waran tangkap kerana beliau gagal mematuhi perintah hadir ke mahkamah. Bagi berdepan pertuduhan secara tidak sah menerima dan menjual hadiah diberi orang kenamaan asing ketika menjadi Perdana Menteri antara 2018 hingga 2022. Imran yang digulingkan pada April tahun lalu dalam undi tidak percaya mendakwa, tindakan menjatuhkan beliau didalangi kuasa luar. Manakala kes undang-undang yang dikenakan ke atas beliau pula bermotifkan politik. Sejak disingkirkan Parti Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, pimpinan Khan terus mengetuai perhimpunan besar-besaran untuk menuntut pilihan raya umum yang baru. Seketika nanti, Aaron Wuyik tersungkur di pusingan pertama All England. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe dengan pelan bayaran mudah dan perkhidmatan penjagaan 7 langkah. Ayo semarakkan sokongan anda untuk Harimau Malaya. Siri Persahabatan Antarabangsa. Secara langsung hanya di TV9 dan Astro saluran 149.
Sukan. Nasib berbeza dialami beregu lelaki badminton harapan negara Aaron Chia Sohweek yang berasal di All England. Gandingan ranking kedua dunia itu sekali lagi melalui episod mengecewakan selepas tewas di pusingan pertama kepada lawan muda Indonesia Leoroli Karnando Daniel Martin. Beregu nombor 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto cemas sebelum mara ke peringkat kedua selepas bertarung sengit mengatasi pemain bukan pilihan Kang Min Hyuk Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Aaron Chia Sohweek diletakkan harapan tinggi menebus kehampaan tewas di pusingan kedua terbuka Jerman minggu lalu ketika memulakan cabaran All England dengan menentang wakil Indonesia Leoroli Karnando Daniel Martin. Tetapi ternyata masih ada yang kurang apabila pilihan kedua kejohanan itu gagal meneruskan kemaraan menerusi keputusan 21-18, 14-21, 13-21. Indonesia lega apabila nasib ranking nombor 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto memihak mereka ketika berdepan Kang Min Hyuk Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Pilihan utama itu juga hampir-hampir ditunjukkan jalan keluar dalam pertarungan selama sejam 6 minit yang menelan aksi 3 set 20-22, 21-12, 21-19. Perseorangan lelaki Lizzie Jia pula berjaya menemui rentak semula dalam permainannya ketika berdepan Sitikom Tamasin di pusingan pertama. Ranking keempat dunia itu ke pusingan kedua apabila menamatkan cabaran lawan dari Thailand 21-12, 21-15 dalam tempoh 33 minit. Hari perlawanan ketiga Piala MFL diteruskan dengan 3 lagi aksi membabitkan aksi kumpulan A dan B. Kedah Darul Aman B akhirnya merakam kemenangan sulung dengan membenam skuad projek FAM MSN 4-0. Sri Pahang pula menang tipis ke atas Kuching City dengan Kelantan United tumpas 0-2 kepada PDRM. Kedah Darul Aman B menerima kunjungan skuad projek FAM MSN di Stadium Darul Aman. Tuan rumah yang tewas di aksi sulung sebelum ini tampil dengan agresif menerusi gol pertama permainan seawal minit ketiga dari Faris Amirul Fadzil. Ebenezer Asifuah kemudian 2 kali menembusi gawang pelawat dalam tempoh 2 minit bermula minit ke-39 untuk pasukannya menutup babak pertama 3-0. Skuad projek FAM MSN terus gagal mencari kebangkitan diinginkan. Selepas itu, selain membenarkan Faizal Talib meledak gol keempat perlawanan minit ke-54. Keputusan 4-0 itu memberikan KDA B 3 mata pertama daripada 2 perlawanan manakala lawan pula mengalami kekalahan kedua selepas menewaskan Kelantan United sebelum ini. Di Stadium Darul Makmur pula, Sri Pahang lega meraih kemenangan kedua kempen kumpulan B Piala MFL dengan mengatasi Kuching City. Penyudah Nasrullah Zaki pada minit ke-10 permainan menjadi pemisah kedua-dua pasukan. Tuan rumah mengumpul 4 mata dari 2 perlawanan manakala The Cats pulang tanpa sebarang mata buat kali kedua dari gelanggang lawan. Dalam satu lagi pertemuan, Kelantan United beraksi dalam perlawanan keduanya ketika menentang PDRM di Stadium Sultan Muhammad keempat. Permainan berlangsung seimbang hinggalah kealpaan tuan rumah dihukum PDRM seminit sebelum separuh masa tamat oleh Zulkhairi Muhammad. Sisa perjuangan Kijang Hijau ditamatkan pelawat juga sekali lagi di hujung-hujung perlawanan. Akif Ikrais Zuhairi menjaringkan gol kedua The Cops minit ke-90 membolehkan mereka mengumpul 7 mata dari 3 perlawanan. Kelantan United kekal di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Sekian Buletin 1.30 hari ini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual pesawat kecil membuat pendaratan yang luar biasa di helipad Burj Al Arab ikonik Dubai. Saya Siti Khadijah Jaafar. Assalamualaikum dan salam hormat.